Saya sudah lama tidak datang ke kawasan Merbuk. Memang saya masih ingat lagi kawasan ini bukan mudah untuk kita tawan, dan Alhamdulillah atas dasar sokongan rakyat, bukan sahaja tawan, kita mampu juga menang peringkat negeri Kedah Darul Aman. Sebelum kemenangan, kalau dilihat kerusi keadilan 19, total 36, dan ya, pengkhianatan berlaku, tapi dalam tempoh 22 bulan begitu banyak perkara yang dapat kita pelajari dan kita hormati, ya, kuasa rakyat, desakan rakyat. Saya nak tekankan memang apa yang Nurin sebut tadi, satu saya nak betulkan. Ya, memang tak mudah tonton kami ni di kacamata televisyen, tapi Alhamdulillah kerana banyak rancangan televisyen, termasuklah rancangan utama, saham mereka merudum sejak mereka menghalang, menyenarai hitam pimpinan pembangkang, dan akhirnya mereka terpaksa memberi liputan, dan semalam keluarlah Rafizi Ramli di mana selainnya daripada keluar di TV3. Saya rasa dalam sejarah Malaysia, saudara-saudari, siapa yang masih ingat tahun 1998, 1999, susah benar. Ya, sedangkan semasa Pakatan Harapan Perintah, kita tak halang pimpinan PAS, pimpinan UMNO untuk keluar di kacamata televisyen. Dan langkah awal telah kita laksanakan untuk beri peruntukan. Saya sebentar tadi ada seorang pegawai kerajaan datang dan menanyakan kalau boleh kita beri bantuan seorang anak kecil yang sakit. Dan adakah syarat diletakkan? Kalau nak bagi bantuan kena masuk keadilan dulu ke? Saya kata nehi kabinehi. Dalam kita memberi bantuan, kita kena beri mengikut kelayakan. Ini penting sama sekali. Maka bila ada yang menanyakan kepada saya, saudara-saudari, yang menanyakan kepada saya, selepas ini pilihan raya, adakah kita akan terus bekerjasama dengan setiap satu parti untuk melawan Barisan Nasional? Saya katakan kita juga harus belajar untuk memastikan parti yang bersama benar-benar ikhlas dan tidak mahu berunding hanya untuk mengejar kuasa. Dan atas dasar itulah komitmen dalam Pakatan Harapan kita perkukuh. Dan bukannya mudah untuk meraih satu penyelesaian, tapi percayalah, bagi peringkat negeri Kedah, saya rasa tidak ada pilihan lain, saudara-saudari. Tidak ada pilihan lain. Saya datang hari ini sejurus selepas pengumuman Belanjawan 2023. Belanjawan yang orang kira merupakan belanjawan menjelang pilihan raya. Dan saya boleh tekankan tidak ada semangat, tidak ada langsung sebarang lonjakan, kerana akhirnya rakyat sendiri, dalam Dewan Rakyat sendiri nampak bukan sahaja soal tidak adanya kebertanggungjawaban, tapi seolah-olah mereka dan semua dapat rasa kerajaan ini tidak mampu, sebagaimana saudara Ai sebutkan. Dia bukan soal kita umum bantuan. Kita kena cuba merasai, menginsafi, dan kita cuba menyelami pengalaman rakyat. Saya nak ingatkan, kalau banjir itu kerana negeri Kedah ini dah 3 kali dalam 3 bulan. Betul tak, Sofi? Negeri Kedah ni, saya rasa sangat-sangat tertekan, kerana kita dalam merencana penyelesaian, kita bukan hanya fokus kepada negeri Pulau Pinang. Air di Sungai Muda, dia memberi sumber kepada 3 negeri, saudara-saudari. Negeri Perlis, negeri Kedah dan negeri Pulau Pinang. Maka kepimpinan negeri Kedah takkanlah mengambil jalan pertama kalau kita bawakan isu pembalakan di kawasan yang merupakan zon yang berbahaya, dipersalahkan kerajaan sebelumnya. Dan tidak ada ruang untuk berbincang mahupun merencana penyelesaian secara bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri lain. Kalau orang Cina, mereka katakan pendekatan ini, orang Cina sebut perkataan Huli Hutu.
Saya bukan kata kita nak sebut sebegitu, hanya nak maklumkan perlu ada perancangan yang serius. Peringkat negeri, peringkat pusat. Rakyat dah pernah pilih. Ya. Ini bukan saja kritikan daripada keadilan. Kritikan juga dibangkitkan oleh pimpinan daripada UMNO. Saya tak tahulah lagi bagaimana nak menerangkan bahawa kalau keutamaan kita bukan kepada nyawa rakyat, maka kita tak layak untuk memimpin. Dia simple principle. Jadi pada saya, bila kita sebut agenda atau cadangan, ya, saya ingat lagi, ini dibawa oleh peringkat Pulau Pinang, iaitu penubuhan lembaga lembangan Sungai Muda. Saudara-saudari, Sungai Muda ni bawah jajahan kuasa Kerajaan Negeri Kedah. Tapi Pulau Pinang bergantung harap bekalan air Kedah akibat pembalakan, iaitu 25,000 hektar hutan di hutan simpan Ulu Muda yang merupakan kawasan tadahan air boleh menjejaskan bekalan negeri 98%, Pulau Pinang 80% dan Perlis 70%. Ini jauh lebih bernilai daripada rare earth ke apa ke benda ke. Tak ada air nak buat apa, saudara-saudari? Dah banjir nak buat apa? Baru-baru ini kerugian sebanyak 28 juta ringgit akibat banjir di Baling. 41 kawasan terlibat dan Jabatan Meteorologi Malaysia pertama kali dalam sejarah boleh menyanggah kepimpinan dan keputusan UMNO ni. Dia keluarkan kenyataan. Saya nak bagi tahu betapa ya kita lihat perubahan sejak reformasi. Mungkin kita tak nampak dengan mata kasar. Pertama, TV3, media arus perdana beri liputan kepada pembangkang. Nak hidup, ya. Tapi alhamdulillah berlaku. Kedua, bila bercakap tentang ya apa yang disebut oleh agensi kerajaan, Jabatan Meteorologi sendiri, dalam pertemuan saya di pejabat daerah seberang Perai Tengah, mereka mengatakan memang dalam sesi peralihan monsun barat daya ke monsun timur laut akan berlakunya hujan tanpa henti dan akhirnya mengakibatkan sama ada banjir kilat ataupun banjir air pasang kalau suhu naik. Jadi pada saya dalam keadilan ini kita dah biasa hadapi pilihan raya. YB Nurin baru saja melahirkan anak beliau. Maksud tak menang lagi lah. Tapi dia bertanding atas dasar tanggungjawab. Dan bukannya mudah, saudara-saudari. Saya boleh katakan sebagai seorang ibu. Tapi kita pegang kenapa? Kerana bila kita bertanding, dia bukan soal dapat jawatan atau habuan. Kita ingat bahawa rakyat, saya ini mungkin malam ni lah, alhamdulillah berkat sumbangan orang ramai, dapatlah kita terak. Dulu kalau datang berceramah, sinar harian dengar ni. Berceramah atas reban ayam. Reban ayam, tak tipu hang gelak lah kan. Aku takut juga masa tu runtuh ke apa kan. Tapi nak bagi tahu, begitu kita mula, maka kita tak lupa. Kerana walaupun atas reban ayam, orang datang dengar, orang sokong. Orang pilih parti yang bukan parti UMNO. Orang nampak kezaliman yang berlaku. Bila rasuah, ya duit rakyat, rampasan kuasa, maksudnya bantuan untuk orang miskin sama ada OKU. Dia bagi syarat, dia ada fikir ke betapa susahnya nak bangun pagi. Kita yang boleh berjalan ni boleh melompat sana ke sini. Kalau menteri boleh guna bot ataupun jet. Tapi rakyat biasa, lebih-lebih lagi OKU, memerlukan sokongan. Dan pada saya takkanlah perkara mudah ini kita nak jelaskan. Apatah lagi bila mereka berhadapan dengan banjir. Tapi berbalik kepada agenda kita. Kerana itu saya katakan, saya pun sama, masa kita bertanding dulu, kita nak keadilan, kita nak parti kita regenerasi. Maksudnya saya buat fardu kifayah, kita sebagai misi kita. Kemudian kita nak cari bakat-bakat lain supaya kita boleh meneruskan rakyat ada pilihan. Kenapa perlu takut dekat Malaysia, saudara-saudari? Kita kan parti berbilang kaum dan kita ada hak untuk memilih dalam demokrasi. Dia tak kata mana-mana parti kena perintah selama-lamanya dan di manakah di bawah kepimpinan PAS yang saya sangat kecewa kerana saya bercakap dengan menterinya. Nurin, kita bercakap dengan Menteri Kasar.
Bukan soal tak desak berkali-kali. Di manakah iltizam politik, kesungguhan politik, kesanggupan politik bila bercakap tentang bencana alam? Saya tak faham, benda lain boleh politik lah. Bab kita tenggelam, bab kita terpaksa berhadapan dengan bencana ni, dia tak tunggu dulu. Tengok, okey, logo apa? Logo BN dia bagi selamat dulu. Logo pakatan tenggelam ke apa ke? Ataupun apa pun, PAS. Tak ada, semua kena. Dia tak cek rumah siapa, hanya beza apa? Kalau rumah golongan yang berpendapatan rendah, menengah, dia selalunya tapaknya lebih rendah berbanding dengan golongan berpendapatan tinggi. Itu beza dia. Jadi dari segi peratusan, ini yang kita hadapi masalah utama. Maka pada saya, kali ini, kalau kita tak tangani isu iklim ekstrim ni, apa berlaku? Kita nampak kesan suhu kalau 32 darjah Celsius, satulah kita sakit. Yang kerja di luar akan sakit. Ada banyak penyakit yang berkait dengan cuaca yang panas. Hasil tanaman, hasil padi, apa berlaku saudara-saudari? Ternakan, bagaimana di-impactnya? Semua akan ada kesan. Dan bukan saya kata, laporan kerajaan, laporan kementerian, semua dah ditulis, semua dah disebut. Tapi keutamaan kita, untuk bagi tahun 2023 kita nak belanja dana, bagi projek adaptasi. Tetapi kalau saya sebagai anggota PAC, saya audit semua kementerian, agensi, termasuklah projek LCS. Bila dana hilang akibat arahan politik menukar, contohnya reka bentuk mana-mana peralatan yang dibeli atau mahu dibuat, sama ada literal combat ships dan sebagainya, dana tersebut tak dapat kita gunakan bagi menyiapniagakan tentera kita, tentera laut kita, keseluruhan sistem pertahanan negara. Sekarang kita nak pastikan Malaysia jangan terkebelakang. Barulah kita fikirkan bagaimana juga isu pertahanan bukan sahaja soal untuk menyiapjagakan dari segi kepakaran dan bot yang terbaik, tapi juga bagaimana nak memastikan nelayan kita di perairan kita tidak langsung asyik kalah kerana hasil laut dirampas, dicuri orang daripada Thailand dan Vietnam dengan bot-bot yang berkapasiti enjin besarnya. Akhirnya hasil laut yang hilang banyak mana? Bukan 1-2 juta, saudara-saudari. Berbilion ringgit. Sekali lagi laporan daripada lembaga-lembaga yang berwajib dalam PAC. Samalah untuk banjir. Untuk banjir kita audit di BKL. Berjuta di umum. Bila periksa kontrak 48 minggu. Dilanjutkan lagi walaupun melanggar nisbah kerja yang sepatutnya diikuti. Saya tak boleh cakap lebih kerana belum lagi diterbitkan. Saya nak bagi tahu projek LCS pun laporan forensik audit tu 4 tahun kami punyalah lanyak nak pastikan boleh diberitahu pada umum. Punya susah. Semua dirahsiakan. Sedangkan rakyat harus tahu bagaimana perbelanjaan dibuat. Ini adalah kerana dalam belanjawan kita sebagai rakyat mahu segala peruntukan untuk pembangunan diutamakan buat rakyat terbanyak. Saudara-saudari, atas dasar itulah saya tidak mahu untuk menyerang secara peribadi. Kerana kita juga pernah jadi mangsa fitnah. Dan kita sampai ke tahap untuk mempertahankan kebenaran, memfailkan tuntutan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Badan tersohor International Commission of Justice mereka datang untuk menyiasat International Commission of Jurists. Mereka datang untuk menyiasat kes-kes di Malaysia. Saya nak maklumkan semuanya bergantung kepada dalil dan pembuktian. Inilah konsep bila nak takbir. Dia bukan soal pampum-pampum Saya tahu mungkin setengah suka bergaduh dan sebagainya. Tapi pada saya bercakap tentang nyawa rakyat,
dana negara dalam keadaan ekonomi kita tidak pulih sepenuhnya. Cakaplah apa pun dalam belanjawan. Hakikatnya berapa banyak syarikat pekerja yang anda kenal dah tutup kedai. Tanya saja kiri kanan, kita pun tahu bantuan dan insentif yang diberikan tidak memadai. Hari ini tanya sektor perladangan, sektor perindustrian, sektor pertanian. Berapa banyak pekerja kita nak tukar? Ya, pekerja tempatan. Ya, Tok Zamri pun tahu, nak cari pekerja tempatan. Tapi takkanlah automatik dapat pekerja tempatan, dapat ganti dalam 24 jam. Dalam sektor zaman peralihan ni, syarikat perlukan pekerja. Tapi atas dasar ya dipilih hanya beberapa ejen, bukan semua dapat dipenuhi. Ini data memang kita tahu dalam perbincangan Majlis Pemulihan Negara. Semua majlis pun ada. Tapi tanpa kesungguhan politik, mereka tak boleh laksanakan. Maka pada saya, yang saya minta konteks negeri Kedah, sama ada ahli UMNO ke, sama ada ahli PAS, kalau dah memang gagal sampai ke tahap ini, bagi peringkat kami, wajib kita tukar. Kerana apa? Kita tak banyak masa. Sekarang mungkin tahun ini ada hasil Petronas. Kita ambil untuk tahun depan 35 bilion ringgit lagi. Tapi hakikatnya akan banyak lagi cabaran yang melanda. Keadilan lahir daripada krisis tahun 1998. Kita lahir dengan ledakan rakyat mahukan perubahan. Hari ini negeri Kedah, kalau Saiful dah cerita semua skandal yang maklum ya yang dilakukan. Pada saya mudahlah. Saya nak kita dapat peluang untuk takbir. Tak suka 5 tahun, undi lain. Tak ada masalah. Safiah, anak sulung saya, tanya, Mama jangan takutlah dalam pilihan raya. Pasal apa? Dia macam kontrak kerja. Menang 5 tahun kontrak kita. Nak dapat lagi kontrak kerja, bertandinglah. Kalau rakyat setuju, dapat lagi 5 tahun. Tapi ahli politik kena faham. Kita menjalankan amanah. Jangan angkuh. Jangan rasa bila nak bergaduh tu, kita gunakan sebagai medan. Untuk apa? Untuk dapatkan tontonan. Untuk dapatkan rasa hebat. Untuk masa beli kereta mewah semasa orang tengah sibuk PKP. Di manakah hilangnya? Ya, di manakah hilangnya rasa kita nak cuba rasa bila kita susah dulu? Have we forgotten? Dah lupa sangat ke? Jadi pasal itulah ya pada saya, sementara kita bersama dalam konsep ini, saya minta setiap seorang yang hadir memang mencabar. Ramai merasakan mencabar. Kita pun tak boleh pilih pilihan raya tarikh bila. Tak boleh pilih. Nak buat-buatlah. Saya hanya minta satu. Kali ni kalau banjir, na'udzubillah min zalik, bukannya menteri akan bantu. Yang mereka hantar tu semua pasukan keselamatan yang terpaksa bertaruh nyawa. Saya bercakap dengan pihak bomba, saya bercakap dengan pihak polis. Bot pun tak sampai lagi. Dah minta pada Natma. Ahli parlimen ni lah yang pembangkang-pembangkang lah. Kita orang sampai bertungkus lumus. Tak apalah. Rubber boat yang kita dapat, bagi je dulu. Kenapa? Kerana ini isu hidup matinya rakyat. Jadi pada saya, tak payah nak cakap banyak. Kita nak minta peluang dalam ayuh Malaysia, kita sertakan agenda kita. Security makanan, kedaulatan makanan. Kenapa? Kita bertemu penternak. Kita tahu. Kalau siapa yang ada masa, pergi saja dalam website Facebook seorang anak muda, ya, bekas fellow Perdana 2022, punya berani. Dia kata dia dibesarkan seorang ibu tunggal, 9 adik-beradik kalau tak silap saya. Dia kerja dengan Kementerian Pertanian. Dia kata buanglah blazer tu, kalau nak hebat rasa gah sangat. Langsung tak ada pemikiran saintifik. Tak tahu data sebelum merencana apa nak buat ni, nak menjaga sektor pertanian kita. Dulu jarang dengar orang berani, anak muda berani. Tapi saya rasa memang saya tabik. Kerana keberanian itu bukan kita nak serang orang. Kita nak cuba selamatkan masa depan. Saudara-saudari, apa yang kita kecapi hari ini tak semestinya akan selama-lamanya begini. Tengok Pakistan. Siapa jangka 1/3 dah tenggelam. Kita ingat apa? Kita ni hebat. Ya, a miracle can be saved
from the extreme impact of climate change. No way. No way. Kena bermula sekarang. Kalau perlu batalkan pembalakan. Batalkan. Nak dapat banyak mana pun, apa yang boleh memastikan air hujan dia tak turun tanpa halangan. Now, pakar-pakar menyarankan, dia soalnya apa? 3 perkara. 1, penghijauan bandar. Tak cukup pokok, Nurin, hang kena tanam pokok lagi. Kalau mak tampau, kami tambah 10,000 dah. Ya, 1, penghijauan bandar. Kena tanam pokok supaya pokok-pokok mampu menyerap. Tengok jalan tar. Tak boleh serap ayak. Dia kata, pergi mana rumah ayak? Dia akan pergi tu. Tempat tapak kedai dan sebagainya mengikut gradient. Pola gradient muka bumi. Maka di Selangor, mereka dah mulakan di Shah Alam bandar span. Maksudnya permukaan tanah mereka tak guna tar. Mereka guna permukaan yang boleh menyerap air. Dia bayangkan muka bumi kita ni boleh serap kalau air hujan turun terus menerus. Kenapa? Kerana perparitan. Tak boleh tahan kalau hujan turun tanpa henti 1 hari, 2 hari berturut-turut. This is important. Kemudian selepas berdekad-dekad lama, saya sebut kenapa? Saya dah minta akhirnya Perdana Menteri meluluskan, mereka akan dedahkan zon berisiko banjir. Kita rakyat Malaysia, kita tak tahu pun zon berisiko banjir kat mana? Kat Merbuk kat mana? Kita terpaksa bergantung kepada kerajaan kerana ini rahsia besar kerajaan. Habis, yang kaya boleh pilihlah tanah-tanah yang memang tinggi. Boleh lepaskan diri daripada banjir. Yang kita tak ada duit, yang pilih mana, rumah mana, situlah primanya, situlah di tubuhnya, situlah kita kena beli. So ini adalah maklumat yang wajib diketahui. Dan kerajaan negeri, saudara-saudari, bakat-bakat paling pandai, tolonglah masuk parti, ya, pilih. Kita kena mula gerakan nak ambil alih negeri Kedah. Kena yang paling bijak, Hen Song Ming, yang paling pandai. Kena pilih yang paling pandai. Pasal apa? Negeri ni kita kena limpahkan kasih sayang terbaik. Saya juga peringkat pusat dan semua ahli parlimen, Datuk Jo, kita akan desak supaya kerajaan pusat beri peruntukan sewajarnya. Kerana kita faham, negeri-negeri kadang-kadang terdesak. Mereka tak ada sumber keuangan. Semua bergantung pada pusat. Akhirnya dia kena jual tanah dia, aset dia, pasal kawalan dia terhad. Saya sebut sedikit tentang isu dasar kenapa. Kerana saya nak katakan kita serius dalam mentadbir. Ini bukan soal main-main. Kalau kami mula gerakan ini tahun 1998. Saya belum pun 18 tahun ketika itu. Ini bukan soal main-main lah. Ini tentang masa depan Malaysia. Jadi bukan soal nak bersama dengan nak hancurkan mana-mana parti. Parti yang tak buat kerja, yang tak reti mentadbir, goodbye, bye-bye. Sebagaimana ikan kembung, bila naik 1 darjah Celsius, dia lari, dia kata bye-bye Malaysia, air laut kita panas. Ini saintifik, saudara-saudari. Dia pergi ke air laut Thailand. Kalau air laut Thailand lebih sejuk. Tak adalah kita ikan semua. Mana nak cari? Ini berlaku. Kalau ikan pun dapat berubah polanya, maka kita pun harus cepat. Jadi pada saya, bila kita mula perkara ini, kedua, pentadbiran air, bagaimana rencana? Kena prepare sekarang. Dalam Pakatan Harapan, kena prepare sekarang. Nak takbir, what do we do? 100 hari pertama, apa nak buat? Pasal apa? Kita tak tahu. Ya, kita kena buat secepat mungkin dengan harapan untuk menyelamatkan kerana negeri Kedah. Saudara-saudari, saya mungkin orang Penang. Tapi saya mahu Kedah juga berjaya. Saya mahu kalau di sekincan tu, tanpa hektar, awak hasil padi lagi banyak. Kita mungkin ada variasi benih padi, 297, teruklah. 315, okey lagi. Kenapa tak ada lebih daripada 1? Kita patutnya cari jalan, belambak lagi benih yang ada variasi supaya kita boleh setanding dan melawan negara-negara lain. Itu caranya. Dan pada saya, walaupun saya orang Penang, sekarang dibebankan, diberi keamanah jaga 3 negeri. Saya nak negeri Kedah berjaya. Saya nak negeri Perlis berjaya. Saya nak negeri Pulau Pinang berjaya. Kerana ini tanah air kita.
Maka kalau kita nak bergaduh semata-mata jadi populis, nak gunakan kebencian, please get out. Get out. Tak ada masa untuk tu. Kita banyak lagi kerja nak buat, nak selamatkan orang nak ada gaji. Kalau Bank Negara Malaysia kata gaji untuk kehidupan yang berkualiti 2,600, kita baru gaji minimum 1,500. Nak bagi gaji lebih, siapa yang kita kena bantu? Syarikat SME. Kat Malaysia, banyak syarikat, 98% syarikat yang industri kecil sederhana. Dia bukan syarikat besar. Syarikat besar 2% je bagi pada pembangunan ekonomi. Apa yang Kementerian Keuangan buat untuk bantu merancakkan ekonomi mereka? Bank Dunia semua dok kritik, kata Malaysia ni masa kali pertama fasa PKP kita tak bagi cukup untuk syarikat kita. Ini masanya untuk kita melabur dalam negara kita. Kasih sayang kita, agenda kita, reformasi kita bukan untuk menanam kebencian, tapi untuk menyelamatkan Malaysia. Dan itu saudara-saudari, saya harap pengundi muda, pengundi baru, ingat impak kita, termasuk pengundi yang dulu tak pernah mendaftar. Termasuklah pengundi yang fed up, tak apalah, saya pun dulu fed up juga. Tak ada siapa tak fed up, weh. Tapi kalau kita fed up, percayalah, yang menang tu. Ya, tak payah sebut nama. Saya tak mahu. Kenapa? Saya prihatin dan saya mahu Kedah berjaya. Maka dengan semangat itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita dan memberikan kita kejayaan. Bukan kerana kita. Kita ni macam mission melakukan sesuatu sebagai wakil aja. Apa pun kita melakukan bagi mewakili rakyat. Itu tugasan kita. Ini bukan agenda peribadi. Ini tanggungjawab fardu kifayah yang harus kita lunaskan, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkempen. Jangan lupa ya memaklumkan pada ramai, dan jangan lupa keluar berbondong-bondong, termasuklah ya ahli UMNO tu untuk mengundi Pakatan Harapan, insya-Allah.